Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk yang seterusnya kita akan masuk kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, apa pentingnya pelbagai bentuk muka bumi yang ada di Malaysia ni? Okey, antara bentuk muka bumi yang ada ialah tanah tinggi, tanah bamah, saliran dan pinggir laut. Macam kita dah belajar kan? Okey, kita nak tahu apa pentingnya pelbagai bentuk bumi dekat Malaysia ni ataupun dekat negara ni. Okey, Allah jadikan sesuatu tu sebab ada sebabnya kan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, tanah tinggi. Kita tengok tanah tinggi dulu. Yang pertama, penting tanah tinggi ni adalah untuk pelancongan, pertanian dan jana kuasa hidroelektrik. Okey, kita tengok pelancongan. Pelancongan ni dia semestinya ada pemandangan yang cantik, ada suhu yang nyaman kan. Jadi ia sangat sesuai untuk pelancongan seperti di Genting Highland kan. Okey, seterusnya pertanian. Pertanian pun termasuk juga dalam tanah tinggi. Ada juga seperti strawberry kan dekat Cameron Highland. Okey, ia juga Cameron Highland pun juga jadi tempat pelancongan macam dekat macam dekat Cameron Highland dan semua kan. Okey, seterusnya jana kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ni dia empangan yang dijadikan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Sebelum ni dia adalah sungai biasa je, tapi bila dah jadi empangan dan dia terima hujan yang banyak, jadi ia sangat sesuai untuk menjadikan tempat hidroelektrik. Okay, seterusnya tanah pamah. Kita tengok tanah pamah. Yang kedua, yang pertama ialah penempatan, perhubungan dan pengangkutan, perindustrian dan perdagangan serta pertanian. Kita tengok satu-satu. Penempatan. Okey, tanah pamah ni sangat sinonim dengan penempatan lah. Orang kalau nak buat rumah mestilah nak cari tempat yang rata kan, tanah pamah kan. Mungkin ada orang yang nak buat dekat tanah tinggi, tapi kalau jatuh atau roboh itu sangat bahayalah kan, tanah runtuh ke apa. Tapi kalau kat tanah pamah dia selamat. Contohnya penempatan yang sangat drastik antaranya ialah Kuala Lumpur, JB, lagi apa, Johor Bahru, dekat bandar-bandar besar kan. Sangat cepatlah pertumbuhan penempatan kat situ. Okay, seterusnya perhubungan dan pengangkutan, contohnya KLIA. Okey, KLIA nak buat mestilah kat tanah pamah kan. Ada ke KLIA buat dekat tanah tinggi? Macam mana nanti kamu terbang nak turun nanti kan, tergelincir. Mestilah dekat tanah pamah. Jadinya sangat sesuai untuk perhubungan dan pengangkutan, jalan raya apa semua kan. Seterusnya perindustrian dan perdagangan, contohnya kilang. Okey, kilang-kilang dia nak buat macam bisnes dia nak buka kilang dia, mestilah dia cari dekat kawasan yang rata, yang elok, yang biar pekerjanya pergi ataupun balik dengan selamat, apa semua. Okey, seterusnya pertanian. Pertanian ni contohnya padi, kelapa sawit, dekat Kedah, dekat Johor kan. Pertanian seperti ini kan, dia sangat sinonim dengan tanah pamah lah. Tak ada orang tanam padi dekat tanah tinggi, okey. Okey. Seterusnya, kita tengok saliran. Saliran kita dah sentuh hari tu. Kita sentuh lagi. Okey. Penting saliran ni. Saliran contoh apa? Contohnya sungai. Okey. Saliran dengan pinggir laut sesuatu yang berbeza. Okey, saliran ni dia lebih kepada sungai. Okey. Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama ialah sempadan. Antara dua negara. Contohnya dekat mana? Sungai Golok kan. Seterusnya lagi dekat Sungai Bernam, dekat Selangor, sepadan antara negeri Selangor dan negeri Perak. Okey. Kalau Sungai Golok tu dekat Malaysia dengan Thailand. Tu memang sempadan antarabangsa lah kan. Okey, seterusnya perikanan. Perikanan ni sumber bahan mentah lah. Sumber air tawar, air masin apa semua kan. Okey, seterusnya perhubungan dan pengangkutan seperti jalan di air. Okey, contohnya sampan. Okey, contoh kita nak pergi antara dua negeri, antara Perak dengan ni kan, melalui sempadan tu melalui jalan air. Contoh Sungai Golok tu memang guna sampan lah kan. Jadinya ia salah satu perhubungan dan pengangkutan.
Okay, seterusnya zona kuasa hidroelektrik. Sama juga, sungai itu dijadikan empangan dan kemudian dijadikan tempat hidroelektrik sebab dia menerima hujan yang banyak. Okay, seterusnya. Kita tengok lagi. Pinggir laut. Pinggir laut ni antara kepentingan dia ialah yang pertama, sumber perikanan. Sumber perikanan seperti nelayan. Pinggir laut ni dekat laut lah. Kalau tadi dekat, contohnya sungai. Okay, yang ni laut. Okay, perikanan. Memang salah satu bahan mentahnya nak cari macam sumber bahan mentah kita, ikan, sotong memang dekat laut lah kan. Okay, seterusnya. Pelancongan. Pelancongan ni contohnya ialah seperti sumber-sumber laut yang ada, kita jadikan ia satu aset bagi negara kita untuk dibagi perlihatkan lah kepada semua orang ataupun pelancong yang datang dari negara lain kan. Sebab negara kita ni sangat ni lah, dengan negara lain dia macam lebih cuacanya, pertumbuhan batu karangnya dekat sumber laut ni sangat banyak, sangat berharga lah. Seterusnya, pelumbungan seperti minyak dan gas asli. Okay, petroleum, orang kerja dekat kapal apa semua tu kan, gali minyak. Ni salah satunya ialah sebab sektor pelumbungan. Okay, seterusnya, pelabuhan contohnya turun ataupun ekspor barang lah dari satu tempat ke satu tempat dan menjadi satu pelabuhan bagi kapal-kapal besar. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.